Putri. Ada Aina dengan Putri deh. Ada, jap sir. Okey, tak apa. Tak apa, tak siap pun tak apa. Kita cuma tengok lab setakat mana yang dah buat tu je. Sebab masih ada masa lagi lah untuk completekan masalah. Cuma nak pastikan supaya awak tak tinggal teruslah lab ni. At least adalah buat. Okay. Okay. So ini KFET. Baru buat simulation. Task 1 je sir. Task 2 belum lagi. So task 1 tengok dia punya table result dia okey tak? Ni simulation kan? Simulation. Okay, so nanti dekat part simulation lah awak letak So Okay. kosong VGG. Okay, dapat 40.06. Okay, 0.5. So maksudnya IDSS adalah 48.06. Okay lah, okay. Kalau VGS off dia ambil yang 2.497 ni ke? VGS off. VGS off. Itu saya dah explain macam mana, saya pun tak ingat. Tak berapa ingat tadi. Itu dah explain kan dekat lab 3 kan. Sekejap saya tengok lab balik. Saya tengok job sheet sekejap. Okay ke tak apa. Okay, thank you. Okay, sekejap nanti saya tengok nota ya. Sekejap. Sebab BJT, JFET, MOSFET. Okay, kadang-kadang kita keliru sikit. Kadang-kadang saya pun kena buka nota sekejap. Untuk ingatkan balik sekejap ya. Okay. Sebab dia lebih kurang sama je tu. Okay, sekejap. Okay, next group standby siapa? Abdul Mukid. Abdul Mukid dengan siapa? Akmal Betul Dengan Haikal saya. Okay, Haikal. Sekejap. Aduh. Tak apa, kita tengok dulu untuk setiap group. So nanti mana yang nak tanya tu, nanti saya akan go through balik dengan slide. So, tadi ada Putri tadi dia tanya pasal VGS off. Tak apa, nanti kita check balik. So next tadi Mukid dengan Haikal. Abdul Mukid dengan Muhammad Haikal. Okay, betul. Dah ready ke? Ada tak? Saya print out job sheet 3, so saya tulis dalam kertas je. Tak apa. Mana yang dah buat je. Okay. Mana yang rasa boleh tunjuk. Tak masalah. Boleh share screen ke? Kalau saya buka kamera tunjuk yang saya dah tulis boleh. Boleh. Untuk task Okay.
Okay, untuk Alright. Yang task task 2 ada? task pertama dengan task kedua simulation saya dah buat. Saya dah masukkan Result dia dapat. nilai dapat task Task 2 2. dapat berapa? Kita tengok task 2 pula. Tadi task 1 daripada Puteri kita dah nampak. Task 2 ni saya tak sure sangat betul ke tak lah. Tak apa. Saya tak nampak lah pula. Nak tengok dia punya maksimum current dia dapat berapa? Untuk VGS dapat negatif 1.722. Oh, okay. So tak apa. Right. Thank you. So next apa? Kita laju sikit lah. Ahmad Mifzal dan juga Muhammad Hassan. Ya, sir. Okay. Nampak, sir? Okay. Okay, ni task. Saya belum siap lagi, sir. Tapi Tak apalah. Okay, 48.6. Okay. Tengok skirt sekejap. Okay. View sikit. Okay. So ambil je salah satu. Ni VGS sama dengan kosong. Okay. Kalau awak set VGS off kat mana? Okay, tak apa. okey, sir. Okay. Thank you. Next adalah Al-Azim. Al-Azim dengan Amma. Okay, Al-Azim dengan Amma. Ada ke? Al-Azim dengan Amma? Tak ada. Kita pergi. Kita skip dulu. So kita Alia Nadira dengan siapa? Nazrin Okey Alia. Sudah 48.0. Okey. VGG. Okey lah tu. So maksudnya VGS 2 juga. Okey. Thank you. So kita boleh dapat roughly punya result kan. So at least membantu kita lah. Tu. So mana yang tak dapat tu, so dia boleh tengok balik skirt tu macam mana. Okey ke tak. Okay, next adalah Ayu Nadia Hartini dan juga Intan Fariza. Ini sir. Okey. Saya buat test 1 Part B. Okey. Part B pun sempat okey. Ni part 1 Part 1. Okey, sekejap. Okey, boleh zoomkan sikit tak? Yang mana sir? Skematik ni. Ni. Okey. Ya Allah. Di Alright. sini. Okey. So baru nampak. Sekejap lagi. Nampak. Okey. So kat sini ID dia ada value lah. Okey. Ada value. So VGS. Okey. So tengok dekat part B. Ni dapat B sir. Oh ni part B, sorry. Okay, ni part B, saya dah confused. Okay, Part B yang ada RS kan, tengok confirm tak? Tengok skematik sekejap. Yang mana sir? Tapi ni tak ada RS ni. Itulah, sekejap. Saya buka balik job sheet. Okay. Lupa sekejap. Ni practice.
Okey, part C. Okey, part C. Part C ada. Oh, ni task 2 lah. So tadi tu yang grup siapa tadi? Ayu Nadia tadi tu tadi part task 1 lah kan? Okey, task 1. Task 1 part B. Okey. Fatin dan juga Nur Fatin. Betul lah. Fatin Ifa dengan Nur Fatin Fatihah. Okey, Sunano. Okey. Part B ada ke? Task 2, sorry. Bukan part B, task 2. Oh, okey. Okey. Sekejap. Okay, dapat negatif 1 kan. Okay, VJ 14. Okay, tengok skirt je. Okay. Negatif 1.722. Okay, thank you. So, sampai dia dah siap task 2 dah. Okay, 2. Okay, next group adalah Hanan. Hanan dengan Tuan Nur Amisha. Last group kot ni. Sorry. Hanan second last. Okay, Hanan Hasif. Ada tak? Hanan Hasif dengan okay. Okay, task 1. Okay. Right. Okay. 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 Thank you. Apa? So last Intan Intan tadi dah dengan Nadia. Amada Fahmi, sorry. Fahmi ada? Dia seorang je ni. Fahmi ada Fahmi. Fahmi asyik hilang ni. Risau pula aku ni. Fahmi ada tak? Macam tak ada. Dia grup seorang kan? Dia grup seorang. Fahmi Azrul. Tu saya highlight. Al-Azim tadi ada tak? Al-Azim dengan Ammar. Kalau ada boleh share desktop. Tu ada 2 grup That's why saya suka monitor sebab takut ada yang tercicir macam ni lah. Okay, so macam Fahmi dan juga Al-Azim dan juga Ammar. Okay, so nanti saya akan check next class saya akan tanya balik.
Tak pasti ni. Takut dia ada masalah. Saya tak nak monitor grup saya ke sir? Tertinggal ke? Penat saya buat sir. Saya tak tengok. Tak, saya sekejap lagi. Sekejap. Okay, Akila. Ya saya. Saya Haikal dah, Haikal. Dah sir. Haikal dah. Okay, sekejap. Sebab saya colourkan nama ni jadi. Okay, so last code. Ada lagi. Putri dah, Sazrin pun dah, Tuan Nur Amisha dah. Okay, Akila. Akila dengan Nazlin. Okay, Akila dengan Nazlin. Pasal saya listkan grup ni kat bawah, tak perasan. Okay, Akila dengan Nazlin. Ya saya dah buat task 1 dengan task 2. Okay, task 2. Kita tengok okey tak dia punya result. Ni task 2. Okay, task 2. So ID dapat 1.723, BGS negatif 1.722. Okay, so tak apa. Okay, thank you. Dua-dua dah buat. Okay, so tadi ada 2 grup lah. Fahmi dengan siapa tadi? Fahmi dengan Al-Azim dan juga Muhammad Ammar. Okay. Tak pasti ada tak ada. So macam tak ada kat dalam ni. Tapi dia ada kan dalam kelas ni. Masih ada lagi kan? Ada kan? Okay. So Fahmi macam banyak kali hilang kat ni. Kecuali saya bagi push masuk baru. Nanti dia ada lah. Tapi dia ada Fahmi ni. Okay. So tak pasti mungkin ada masalah lain dan sebagainya lah. Jadi musim PKP ni kita tak naklah bagi stres pada mana-mana student lah. Okay. So mungkin ada masalah lain. Okay. Tak apa. Tapi tu saya kata that's why pentingnya monitor ni supaya kita tak terceceh lah. Okay. Ataupun tiba-tiba dah track tu dah lari daripada track dengan kelas yang saya setting ni kan. So nanti susah lah. Okay. So at least nanti minta dekat WhatsApp group ke. Okay. So ingatkan diorang lah. Kawan-kawan kita tu tolong ingatkan diorang. Okay. Supaya next class kalau boleh prepare. So kalau line tak ada. Okay. Contoh line tak ada. So boleh PM ke dan sebagainya. Okay. Minta diorang screenshot ke apa benda. So email ke apa benda tu. Saya buatlah alternatif apa-apa pun janji. Saya dapat monitor setiap group tu. Okay, itu yang penting. Sebab nanti korang akan ada markah 10% markah apa ni, peer assessment. Maksudnya markah individu sebanyak 10% untuk 4-4 lab. Jadi setiap lab tu 2.5% lah. Okay, walaupun tak banyak setiap lab tapi total dia 10%. Macam quiz jugalah. Besar juga sebenarnya 10%. So 10% ni markah individu. Maksudnya kalau contohnya Akila tadi partner dengan Azlin. Okay, so Akila boleh bagi markah Azlin. Berapa? Dalam 10% tu dia nak bagi berapa? 5 ke, 6 ke, 7 ke, 8 ke, 9 ke, 10. Okay, dan begitu partner juga lah. Okay, that's why kena sama-sama buat lah. Okay, kena sama-sama buat. So kalau penilaian tu rahsia. Okay, nanti saya bagi checklist. So korang dah tanda, korang akan hantar kat saya. Okay, so partner takkan tahu. Okay, partner takkan tahu. Okay, kecuali dia curi lah. Okay, markah saya, daripada saya dia dapat lah. Okay, tapi markah tu rahsia. That's why kena ada cooperation lah. Okay, good cooperation which ada dalam kita punya teamwork. Okay, ni dikatakan nama teamwork. So, ni salah satu elemen lah. Okay, dalam bekerja nanti sama juga kita kena buat dalam bentuk teamwork. So, semua pekerjaan memang kena ada teamwork. Okay, nak create handphone, nak buat kereta, industri yang buat apa ni, kalau industri otomotif ni antara industri yang memang
setiap 5 tahun dia akan ada upgrade teknologi. Sama juga dengan elektronik lah. Okay, apa-apa elektronik device, handphone ke, appliance ke. Okay, so setiap beberapa tahun dia akan ada upgrade punya teknologi, upgrade lagi version. So seorang tak akan jadi. So dia kena ada teamwork. Okay, teamwork. Dan company pun nak buat, dia memerlukan pekerja. So dalam satu buah kereta tu agak-agak berapa engineer diperlukan. Tak termasuk operator tak termasuk yang orang skru tayar aku, tak. Okay, actually automation banyaklah dia orang guna robot dia. Okay, agak-agak untuk cipta sebuah kereta yang komplit, boleh bawa, siap dengan safety yang bagus, berapa orang engineer diperlukan? Sajalah 20. Oh, 20. Kaya company tu. 20 jimat betul. Okay. Memang ramai lah, beratus-ratus engineer. Okay, beratus-ratus engineer. 20 orang tak support. Okay, 20 orang memang tak support. Okay, kalau 20 orang engineer, saya ingat tu baru part body lah. Okay, baru part body. So nanti sajalah ni expose dari segi industri. Actually untuk elektronik, walaupun you all adalah biomedik, radiologi, okay, tak semestinya kita nak fix sangat kepada radiologi. Okay, itu memang betul kita punya specialize. Okay. Tapi bagus dia, macam saya pun specialize saya adalah bukannya elektronik sangat. Okay, specialize saya adalah microelektronik. Okay, microelektronik. Okay, iaitu dalam bidang semiconductor actually, bukannya pure elektronik. Okay, tapi bila saya join MARA, saya dah tinggal dah dunia semiconductor ni. Saya dah tak buat langsung, tak usik langsung dah 13 tahun. Memang tak main langsung dengan semiconductor punya orang kata semiconductor punya field lah. Okay, tak ada. So banyakkannya bila saya join MARA ni adalah lebih kepada programming. Okay. So bila saya masuk industri pun sebelum join MARA, saya lebih kepada home appliance, iaitu Panasonic punya industri. Okay, manufacturer Panasonic. So multinational company tu dia lebih kepada home appliance macam TV. Okay, Panasonic lah yang awak ada kat rumah tu kan. Okay, apa-apalah peti ais ke dan sebagainya tu. Okay, itu adalah salah satu elektronik. So bukan semiconductor. So saya tinggal. Okay, tapi kelebihan dia, okay, saya boleh dengan knowledge yang saya ada tu, semiconductor. So bila saya mengajar student, so bila saya join MARA, so saya ada belajar C programming dan saya ada mengajar BE contohnya. So bila saya sentuh bab diode, so saya ada satu knowledge lagi macam mana struktur dalaman diode tu dibuat. Okay, iaitu PN junction. So macam mana nak create PN tu. So kita boleh cerita lebih sikit daripada orang lain. Okay, bukan kata nak bagus, tak ada apa pun yang bagus. Benda ni just sharing saja. Okay, orang lain pun ada dia punya feeling. Cuma saya nak cerita, kita pun tak boleh nak sempitkan sangat dengan kita punya bidang yang kita ambil ni. Contohnya radiologi. You pun kalau sempitkan sangat nak radiologi je, kita susah nak pergi nanti. Betul tak? Ke salah? Tak nak, saya nak radiologi juga. Okay, saya nak, tak kira macam mana pun saya nak jadi bidang radiologi, nak sama belajar ke, nak mengajar ke dan sebagainya. Contohlah. Ke ada yang setuju ke tak setuju? Sajalah ni sembang-sembang. Tak kisah. Ikut pendapat masing-masing. Ada orang memang dia nak spesifik. Okay, bagus juga, tak ada masalah pun. Okay, cumanya dalam era zaman IR 4.0 ni, dia agak global sikit lah. Okay, so kalau kita spesifikkan sangat, nanti kita nak pergi industri-industri lain ni, nak jam sikit nanti, kita susah ni, kita nak move on tu agak payah. Okay, agak payah. So memang kita kena open sikit. So once kalau kita walaupun dalam bidang radiologi, tapi elektronik base tu kita ada, malah tu awak pergi industri, pergi interview, awak pergi semiconductor punya field. Contohnya awak pergi interview dekat On Semiconductor Negeri Sembilan, ataupun Texas Instrument dekat Melaka, ataupun Infineon. Okay, ni antara kilang-kilang semiconductor zaman saya lah. Okay, yang glamour lah. Infineon di Melaka. Okay, kalau di Muar ST.
Okay, itu salah satu semiconductor dia. Tapi ST ni dia buat packaging. Okay, dia buat packaging. So dia memang apa ni, lari lah sikit dengan bidang radiologi ni. Tapinya, okay, dengan ilmu radiologi yang kita ada tu, boleh kadang-kadang ada setengah projek ataupun setengah-setengah knowledge yang diorang tak ada tu kita ada. Okay, kebetulan malah tu kadang-kadang, sebab ni pun satu rezeki juga kadang-kadang. Kebetulan ada projek baru, malah tahu semiconductor manufacturer nak buat satu alat, okay, yang berkaitan dengan biomedik. Okay, sekarang alat hospital actually hampir 90%, 100% dikontrol oleh komputer dan dikontrol oleh microchip dan semuanya adalah elektronik. Okay, dan nanoteknologi. Contohnya yang masukkan tube dalam kita punya saluran darah ke jantung. So boleh bedah jantung guna komputer je, konsol komputer. Siapa pernah tengok lah. So dia ada gunting yang sangat halus kecil, so dia buang kolesterol dekat saluran darah. So gunting tu terlalu halus, tak nampak. So dikontrol oleh komputer. Doktor tak perlu pun belah jantung ni ke bius, tak payah. Bius tu kena lah sebab nak masukkan. Tak tahulah tu, yang tu doktor punya set. Tapi kita nak fokus pada alat tu, device. Okay, elektronik. So dia still elektronik. So radiologi pun okay, akan datang punya future kita tak tahu macam mana device dia. Mungkin radiologi akan datang ni just macam boleh tablet saja. Okay, just letak kat mana-mana kita scan, okay, boleh. Betul tak? Radiologi ni dia bidang yang tu kan, scan-scan tu kan, betul lah. X-ray dan sebagainya. Ke saya salah? Okay. So akan datang punya teknologi ni kita tak tahu macam mana. Okay. Tak semestinya guna di hospital. Mungkin kadang-kadang waktu tertumpu radiologi ni okay, mesti dekat hospital benda yang X-ray. So X-ray ni tak semestinya orang. Mungkin ada alat X-ray yang diperlukan oleh kenderaan. Okay. So kita kena perluaskan. Sebab tu saya kata untuk student sekarang ni kita tak boleh yang kata tertumpu sangat burden dengan subjek yang kita ambil tu. Okay, so kita pre-list tension, kita terapi minda ni, kita google. Okay, kita search lah teknologi yang baru. Okay, X-ray ni. Adakah X-ray ni semestinya nak badan manusia? Okay, adakah satu hari nanti macam body kereta ataupun nak X-ray leaking? Okay, ada kemungkinan tak kita boleh buat macam tu? Leaking kat mana? Leaking dalam bangunan. Okay, kan sekarang kan kita ada leaking dalam bangunan contoh dalam building. So saya kata elektronik ni luas, sangat luas. Okay, dalam building kadang ada crack, ada leaking, air masuk dalam batu. So kita tak boleh nak trace. Okay, so mungkin ada device yang boleh X-ray kita punya bangunan. So kita boleh scan, okay, kat mana leaking tu berlaku, kat area mana. Okay, so logik tak? Logik tak? Bukan logik lah, memang dah ada pun. Okay, dah ada pun. Cumanya field kita ni, okay, kita yang ladang memang biomedik kan. So that's why biomedik. Cumanya kita sebagai student, okay, so kita kena pandai kena cari extraordinary lah. Okay, kena cari extraordinary. Selain daripada tak semestinya bila kita tahu nak scan ni, okay, mesti nak dekat manusia juga. Okay, dekat manusia. Okay. Bukan tak boleh. Memang sangat boleh, memang itu pun bidang kita belajar. Tapi kita kena luaskan sikit skop. Okay, luaskan sikit skop. Jadi kita nak move on tu okay lah. Okay, so macam saya pun sebenarnya field pun lari-lari lah dulu. Okay, actually dulu asal, tapi elektronik base lah macam korang lah. Elektronik, biomedik. Saya dulu elektronik kurungan industri. Okay, industri. And then bila saya sambung belajar, saya ambil elektronik, mikroelektronik. Okay, lain. Okay. Lepas tu bila bekerja pun tak pakai. Kita tak pakai. Tapi elektronik base tu sama. Okay, elektronik base ada. So bila kita belajar benda baru, so knowledge yang kita dah belajar dulu boleh menambahkan kita punya input lah. Okay, tambah kita punya input. Okay, so kita tengok berbalik tadi VGS Tengok balik slide. So sambil-sambil kita review balik lah chapter 4 ni. So desktop screen nampak
Okey, so kalau tengok kat sini, saya ingat part 1 ni tak ada isu lah, senang saja. Self bias. So, saya set ID tu betul dah, masing-masing 14. Okey. VDD. Okey. Yang ni dia suruh buat graf Okey, dia suruh buat graf. So, nanti kita boleh buat graf lah. So, kita ambil nilai VGS maksimum. Okey. VGS. So, agak-agak value berapa waktu kita ambil tadi? Adakah sampai 5? Tak kan? Okey. Start saya VGS sampai 2 saja kot. Okey. So, tak apa kita tengok fixed bias Okey, fixed bias. JFAC. Kita tengok balik fixed bias punya skirt. Sekejap. Fixed bias. Okey, so ID 90. Okey, yang ni lah yang penting. Ni antara karakteristik common untuk JFAT. Okey, so bila ID 90, okey, dalam praktikal, so kita boleh consider ID kita ni kosong bila value tu ialah dia baca dalam micro ke pico. Micro, pico, nano tu kita boleh assume ID tu kosong sebab dia tak akan dapat kosong secara praktikal dia. Okey, secara praktikal sebab dia ada memang akan ada small current lah, terlalu kecil. So dan current tu memang tak akan boleh onkan kita punya skirt. So waktu tu kita consider ID tu akan kosong lah. So kalau dalam kita punya table result tadi, okay, result tadi, okay, so ID awak kosong tadi tak silap saya waktu 2 kan, start dengan 2, start dengan 2.5 dia kosong, betul lah. Okay, so maksudnya kita akan plot graf kita starting dengan waktu VGG ni 2 lah. So VGS dapat berapa lah waktu ni? Saya tak ingat tadi. So VGS sama dengan negatif 2 lah kan? Betul? So VGS sama dengan negatif. Okay, so ambil value tu lah. Okay, so waktu ni ID sama dengan kosong. Okay, VGS sama dengan VGS off. Okay, VGS sama dengan VGS off. Okay, VGS off. Saya rasa macam dah terangkan juga belum ke kelas lain. So nanti boleh plot waktu negatif 2. Okay, sini ada negatif 2 point something kat sini. So waktu ni boleh ambil VGS kat sini lah. Okay, VGS kat sini. So last kali VGS memang kosong kan yang ni. Betul kosong lah. Okay, VGS kosong kat sini. So boleh plot lah graf tu. Okay, boleh plot saya salah. Okay, ID VSS, ID versus VGS. Okay. Okay, ada soalan tak bahagian ni? Maksudnya VGS off kita adalah tadilah VGS kita adalah pada yang ni tadi. Negatif 2 point something ni. Maksudnya bila ID tu dah start kosong 2.5, so kita ambil value yang ni. Okay, ni VGS kita kat sini. Okay, VGS off. Okay, so ni VGS, 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 VGS. So ni VGS off. Seolah-olah VGS maksimum dia lah. Okay, okay, ada soalan? Okay, tak ada. Okay, lagi ada, tadi ada siapa tanya lagi tak? Saya tak ingat.
Tu je lah kot. Kalau ada yang confuse. Rasa tu je lah. Ya. Yeah. Okay. Okay. Part C. Sorry. Part B. Ni. Okay. Okay, ni teori different measurement result from part A. Okay, so ambil mana-mana okay je. So kalau ambil BGS off ni ambil yang maksimum lah. Tapi ni dia suruh calculation kan. Determine, referring to measurement result from part A, determine IDSS and VGS off. Ke dia suruh ambil saja. Yang ni boleh ambil terus saya suka. But ni referring to the measurement result. Okay, so daripada result ni, so ambil IDSS dan juga VGS off. So direct terus lah ambil value dia lah. So VGS off ni tadi ialah yang kat sini lah, yang maksimum kan. Okay, yang kat sini. Okay. So yang kat bawah ni baru calculate. So calculate DC parameters as shown in table 1. Okay, table 1. By using Shockley equation. Okay, Shockley equation tahu yang mana? Shockley equation tu yang table tu lah. Tak apalah, mungkin ada yang terlupa kan. Kita review balik lah sambil-sambil study. Okay ni. Sebab ni nanti keluar juga test 2 kan. Okay, ni Shockley equation. Okay, Shockley equation untuk transfer curve. Ni. Ni Shockley equation lah. Okay. So ni untuk transfer curve. So ada 4 point lah. Ada 4 point. So IDS kita dapat berapa tadi? 14 point something kan. Okay, lepas tu bagi 2. Okay, bagi 4. Okay, waktu kosong mili-am ni dapat V maksimum dia lah. Okay. Nanti kita akan boleh plot kita punya graf. Okay, kita boleh plot kita punya graf. So nanti negatif 2. Okay, dan seterusnya lah. Okay. Ya, yeah, betul. Ada setengahnya dapat negatif 2.5. Lepas tu 2.01 macam tu. 1 point lebih. Okay. Macam tu lebih kurang 1.84. Dapat 4 point macam tu. Okay, betul lah. Okay. Betul. Okay, clear? Okay, tu je. Senang ke? Tak usah. Jangan risau. Okay, so tu saja. So, sekarang ada dah buat lab. Nanti lab 4, kita cuba buat dalam bulan 10 lah. Okay, so awal bulan 10 nanti saya bagi lab 4. Tak apa, slow-slow. Okay, tak nak pelang kabut. So, ada masa ni you all jangan buang masa. Study unit 3 dan 4. Prepare untuk test 2 lah. Okay, test 2. Okay. Itu saja. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada Okay, tak ada. Itu saja. So, jumpa lagi minggu depan. Okay, so minggu depan kita continue teori unit 5. Okay, Assalamualaikum.